Welcome back. Nak buat macam mana? Nama pun saya tidak suka. Biarlah. Bukan hari 24 jam saya tenaga. Okey, kita jual macam gini ya, Mak. Ni perumahan. Tu pula Mau ada tempat. Hai, menyindir jual ini. macam gini. Welcome back. Ini kita buat seperti biasa video reaction lagi. Biarkan dia punya suka loh. Dia main-main makeup tadi. Main di TikTok. Ya. Dia main TikTok guys. Oke. Hari ini kita buat reaction video dulu. Tapi sebelum itu kita shout out kepada kamu semua yang subscribe baru-baru ini. Dan yang kepada kawan-kawan kita yang udah bertahun-tahun sudah sama kita. Oh my god. Terima kasih banyak-banyak ya. Dekat sudah hari raya. Siapa open house? Jemput kami lah datang. Oke. So hari ini kita tengok dulu video yang baru-baru ini viral. Paci Petai. Paci petai. Dia menjual paci petai. 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 Kalau kami petai itu lain ba? Patai itu patai. Oh petai, oke. Dia menjual lepas tu begini-beginilah jadi dah. Jadi kalau saya cerita useless sudah kita tengok video ni. Jadi kita tengok video di channel Back to 90s. Dia upload ini dia kasih tajuk suka rendakan Indo. Tak sadar negara sendiri seperti ini. Tapi saya bagi kamu clue sikit-sikit lah. Memang belakangan hari ini Malaysia macam banyak hal ya. Banyak hal. Banyak Kami hal. kita tidak tahu tempat lain tapi tempat yang kita Malaysia kami ni- punya nih Malaysia kami tahu ada banyak. Banyak hal yang gaduh-gaduh. Komplain sana, komplain sini. Tidak tahu Banyak. tempat lain lah. Macam Malaysia punya orang sekarang suka komplain. Suka komplain jiran, suka komplain sesama sendiri penjual. Suka komplain tapi sendiri tak sadar ba. Dia buat pun salah, begitu. Baru-baru ini saya pun kena komplain oleh jiran. Jiran saya komplain saya punya, tidak boleh disebutkan. Cuma dog, saya punya dog. Hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang menjaga pintu kami sebab baru-baru ini kena curi saya punya tayar kereta. Jadi aku ikat si dog di sana tempat kereta lepas itu orang pergi komplain. Itulah orang Malaysia baru-baru tuh yang menyalak. Nah, tuh kena komplain. Kami ada 2 hewan peliharaan. Jadi oke, hari ini kita tengok video ini. Mudah-mudahan membagi bermanfaat kepada kamu semua ya. Ignore saja itu yang bunyi-bunyi itu sebab kita dekat di jalan raya. Jadi kalau kita tunggu sampai senyap tidak dapat. Oke, so kita tengok video ini. Kalau kamu mau subscribe dia punya channel ada di description kita. Kita tengok dulu apa yang tidak sah, apa yang sedang berlaku di Malaysia ini sampai sekarang ini. Oke, let's go into that video. Nak cari kedua nanti pun tak boleh dekat negara sendiri. Petai ni saya nak Pepsita, nak buat bahan bukti. Pakcik Petai tu cakap lah, kita merempat dekat negara kita sendiri tau. Ni bukti kau jangan cakap tak bukti tau di PKL. Realita kehidupan warga tempatan Malaysia tampaknya tak sebaik apa yang mereka katakan. Selama ini, banyak netizen dari seberang yang suka mengejek kita seolah kondisi di sana jauh lebih baik daripada di Indonesia. Faktanya, masih banyak warga Melayu Malaysia yang mengalami masalah sosial dan ekonomi. Bahkan, mereka masih harus bersaing dengan warga asing tanpa izin yang semakin banyak, namun tidak pernah ditindak oleh pemerintah Ini setempat. baju kan. Ini itu angkol tuh. Sayangnya sayur betul kan? Pernah makan Nak tak? cari kedua nanti Belum pun pernah tak makan boleh ya? dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Nama pun saya tidak suka. Biarlah. Bukan hari 24 jam saya tenaga. Bukan 24 jam. Apa dia bilang? Mana tahu? Tak paham apa bahasa dia orang. Kau jual ada. Yang kali itu yang upload dia itu kan kasih simpan baca tajal. Yang jual petai lepas tu kena rush dengan majlis kan. Oh, Macam gitu, niaga macam itu memang tak boleh pakcik. Tak boleh. Kalau nak niaga buah kan. Okey, kita jual macam gini ya, Mak. Ni perumahan.
Tutuplah Mau ada tempat. Oi, menyindir jual ini. macam gini. Nah, jual macam ini kono, Okey, halang jual jalan. kat tangga macam gini, tutup lorong. Nah, dia menyindir. Tajaan. Ya, sebenarnya menyindir tu. Negara kita sendiri tau. Okey. Kita merempat dekat negara kita sendiri. Kenapa belum berbuat? Nak mencuri tak boleh. Ni bukti Kau jangan cakap tak bukti tau di PKL. Takkan nak saya jual dadah? Jual petai pun kena tahan. Seorang peniaga kecil cuba mencari rezeki halal dengan menjual petai dari motosikal, tetapi dihentikan oleh pihak berkuasa tempatan. Nak cari sesuap nasi di negeri sendiri pun susah. Kenapa peniaga tempatan sering jadi sasaran, tapi lambakan warga asing berniaga di tempat awam dibiarkan? Contohnya, Kuala Lumpur, warga asing berniaga di Pasar Borong Selayang. Johor Bahru, gerai haram di sekitar Bazar Karat. Penang, peniaga warga asing di sekitar Pasar Corasta. Cameron Highlands, penjajah asing di tepi jalan pelancongan. Bukan salah penguat kuasa, mereka hanya jalankan tugas. Tapi adakah undang-undang terlalu berat sebelah? Apa pendapat Ana? Adakah perlu lebih adil untuk peniaga tempatan? Yang kena penguasaan tu cakap, kebiasaannya dia akan cakap begini. Yang dekat sana tu kau tak nak tangkap. Kau tak nak buat. Ini kan dia kali yang menangkap tu. Boleh katakan semua. Boleh katakan semua. Pergi tengok balik video-video tu, adakah dia menafikan undang-undang yang dikenakan dan peraturan dan undang-undang yang dikenakan pada mereka, ataupun mereka berkata kenapa aku kena undang-undang tersebut tapi yang sana tak kena undang-undang. Perasan tak? Perasan tak? Kebanyakannya begitu. Begitu juga bila kita tengok komen kat media sosial, mereka bukan menafikan tugas penguat kuasa melaksanakan undang-undang. Yang cuba mereka ketengahkan, yang ramai orang buat tak tahu, yang ada kuasa ni buat tak tahu, ialah kenapa berlaku double standard. Kenapa yang sana, contoh yang paling banyak kau belah Lembah Kelang ni, dia akan kaitkan dengan isu pasal Pasar Borong. Banyak pendatang asing tanpa izin dan dengan izin yang sepatutnya bekerja tapi berniaga, kenapa gagal untuk diselesaikan berpuluh-puluh tahun. Dan isu kita nak beritahu penguat kuasa jangan jalankan undang-undang. Bukan kita nak menafikan tentang peraturan dan undang-undang yang sedia ada perlu dipatuhi. Bukan itu. Dan seolah-olah nak beritahu mereka yang dikenakan tindakan tu pun faham tentang perkara tersebut, cuma geram. Kenapa apabila dia melanggar undang-undang dikenakan tindakan, tapi ada pihak yang melanggar undang-undang secara terang-terangan berterusan tidak diambil tindakan. Apa yang Pak Cik tu cakap, nak cari makan dekat negara sendiri pun susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Okey, selamat Raya dah dekat kan? Yalah, Raya sudah. Belum Okey, viral satu kes di mana ada seorang Pak Cik tu, dia meniaga petai tepi jalan. Tiba-tiba dia mengamuk, dia baling semua petai dia kan. Sampai marah-marah dekat penguat kuasa kan. Okay. Sampai dia cakap, nak cari makan dekat negara sendiri pun susah. Betul lah apa yang Pak Cik tu cakap. Aku sangat-sangat setuju apa yang Pak Cik tu cakap. Nak cari makan dekat negara sendiri pun susah. Kalau kita tengok dekat luar sana kan, kedai Aceh, kedai Pakistan, mak Bangla, semua lepas. Sebab apa? Korang tahulah jawapan dia sendiri kan. Aku tak nak ulas lebih kan. Nanti sekarang tak pasal-pasal ada kereta Honda datang rumah aku kan. Tapi itulah hakikat dia. Dekat negara kita sekarang ni, yang tercinta, kita dah macam anak tiri. Okey, kuat kuasa ni berani tunjuk berani tunjuk belang dekat geng-geng Type M je kan. Kalau Type lain aku tak tahulah kan. Tapi banyak viral yang kes yang Type M je yang kena selalunya kan. Dan macam kita ni seolah-olah macam kena pijak-pijak je dengan dia orang kan. Tapi pesan aku kepada yang buat kuasa lah kan. Aku tahu engkau hanya menjalankan tugas, okay? Tapi janganlah letak otak dekat kepala lutut. Okey, kita sebagai manusia, kita ada satu benda yang membezakan kita dengan binatang, iaitu belas kasihan dan juga ihsan nama dia. Betul. Ya betul. Jangan buat macam perangai binatang. Okey. So kita kena ada ihsan dan juga kena ada belas kasihan dalam menjalankan tugas. SOP, rule, polisi, itu semua benda yang manusia buat. Okey, benda tu boleh diubah. Satu benda dalam dunia tak boleh diubah, which is Al-Quran. Kau ingat tu je. Okey, kawan-kawan aku harga tu nak cari duit, nak beli juadah buka puasa je geng. Okey, kau tak kesian ke? Tapi sekurang-kurangnya Pak Cik itu jangan mengamuk. Boleh buat memang begitu lah. Kalau kena komplain darah tinggi kali ya. Dua lelaki, seorang perempuan. Ini nak angkol Masuk poket. Saya duduk dekat atas pemilik store tu. Datang aku cakap, dia nak minta IC. Aku cakap, apa patah minta IC? Saya jual kotai. Tak boleh jual kotai macam ni, Pak Cik pindah lah. Pergilah balik.
Itulah saya susun petai, susun apa semua. Adalah pelanggan nak beli, orang yang biasa 3 orang 4 orang kan. Ini pakcik katanya tidak boleh jual petai sini. Tak apalah, saya bagi dengan orang tu kan, ambil abang. Saya pun nak balik lah ni, orang ni pun nak marah kita tak. Habis saya pergi dah susun petai dekat atas motor. Saya pula dekat ni kawasan dekat Batu 6 tu juga, masuk sana jual ke sini kan. Dalam kurang dalam tengah jam, wah ini dah tak ada ni, boleh duduk tak nak, kalau tak dapat duduk dekat family store tu, dekat parking motor pun jadi dah. Ya, dia kena halau. Okey, faham. Datang. Adalah orang budi cepat kan, dapatlah duit. Yang sama. Tak tahu lah. Dia memang ada kawasan situ aje. Habis dia cakap, ini pakcik ini katanya, petai ni saya nak sita. Nak buat bahan bukti. Lagipun motor pakcik ni, saya nak wireless kan dekat GPJ. Macam tu dia cakap dengan saya. Habis saya pun naiklah punya apalah kan. Pada Pastilah kalau kena bubut, lepas tu tiba-tiba kedua kali baru kena bubut. Buang dalam longkang tu. Itu cerita dia. Saya tak tahu dia orang nak buat video, nak wireless, tetapi orang macam keadaan tu orang memang semua ada. Pandang, ada yang tolong kutip balik kan, dekat tapia tu dibaginya. Dan saya cakap mana ada orang yang saya kena ambil lah cik, ambil. Saya dah habis semua, tak balik lah. Tak tahu lah kisah macam ni kan. Nyebarkan apa ni, pakcik pun nak memegang telefon pun kadang kurang faham. Macam mana pakcik nak apa kan. Bagaimana pendapatmu mengenai ini Sob? Tulis di komentar. Oke, kita nampak tuh pakcik mengamuk, bahkan kalau ini ada side tuh, coba kita berpihak dulu kepada kita simpan diri kita dulu kepada yang orang yang bertugas. Betul. Dia jalankan tugas. Dia orang pun ada anak, ada bini mau kasih makan. Dia kerja, dia pun makan gaji kan. Mungkin dia dari awal itu pakcik dia orang cakap tidak boleh jual, dia jual. Moto kamu tidak lesen, mungkin begitu. Mungkin dia bubut sampailah takono di sana. Jadi dia orang sita, mungkin angkol tuh tidak berapa sedapati dia begitu. Dalam dia cakap tuh begitu, dia terus naik darah dia. Sebagai orang tua, saya pun orang tua sudah kan. Jadilah orang yang berpendidikan sedikit. Kalau tiada pendidikan pun jangan kasih ketara. Undang-undang ada Pak. Kita boleh minta maaf itu. Sama-sama orang Malaysia, sebagai sama-sama orang Malaysia. Kalau dia minta maaf tuh, dia orang tua, dia akan kasih, mustahil dia orang tidak bertimbang rasa. Sebab undang-undang itu kan dia orang kasih jalan, tapi mungkin dia ambil itu barang sebagai bukti, itu motor mungkin dia orang tidak ambil, sudah kah begitu. Dalam berbincangan bagus. Nah, tapi ini kebanyakan yang ada umur-umur, aku tidak cakap semua lah, orang Malaysia ini darah tinggi tau. Sebagai warga biasa dan ada umur sudah juga. Saya dulu pun bekas penjual di tepi-tepi jalan kan. Saya jual air, saya jual buah-buahan. Bila ada polis memang saya lari. Tapi kalau kena tangkap, terpaksa ikut balai. Bayar juga lah denda. Pindahlah saya membuang tu barang. Ya, sebab kalau buang tambah kita punya cash bah. Kita melawan, tambah lagi. Jadi nasib baik orang-orang semua yang mau menangkap dia tuh tidak tambah dia punya cash. Sebab dia orang pun merasa macam kasihan dia sudah mengamuk. Sebab dia cari makan betul. Kalau lah kita semua mau kasihan yang begini, orang tuh penuh lah, tapi jalan kita semua orang menjual kotor lah. Ada khas tempat menjual bah. Kita jual lagi khas tempat menjual tuh. Kan, bukan saya cakap pakcik itu salah, tidak. Dia kan sudah ada umur, tapi saya cakap kebanyakan di Malaysia itu begitu, ada macam darah tinggi tau. Ya, cepat marah. Cepat marah. Saya guys, kamu sajalah yang menilai apa sebenarnya yang terjadi. Kalau saya, mungkin ini satu pengajaran kepada yang lain. Ya. Tapi kalau kita mau cubuk pasal yang orang asing menjual sini, jual sana, banyak itu daripada orang atasan, kenapa dia orang biarkan sana menjual? Ya. Itu bukan salah orang asing yang menjual di sana. Dia orang jual sebab, bully. Ya. Bully menjual, ada jualan.
Jadi kamu kenakan tindakan juga lah kepada orang-orang jadi gitu. Orang-orang yang ada Bukan keluarga kita aja. orang-orang yang ada kuasa saja boleh itu. Jadi kita tidak berhak bercakap, woi berkuasa kamu buatlah kerja kamu. Tidak. Mungkin orang belum lagi ada apa itu aduan yang banyak ataupun orang bagi kelonggaran untuk orang cari makan lagi begitu. Lagi pun orang busy juga. Bukan Jadi satu aja orang perlu kasih Tapi satu hari nanti mungkin akan orang operasi juga tuh. Ya. Sabar aja ya netizen, sabar aja. Ya, sebab saya nampak di video macam kamu marah penguat kuasa tidak jalankan kerja. Dia jalankan sudah, tapi kamu marah aja. Ya, jangan kamu marah sembarangan penguat kuasa. Jadi di orang tuh ada anak bini juga. Orang kerja, di orang sekolah panjang lama-lama untuk dapat itu pekerjaan begitu, lepas itu dikutuk sudah dikomen macam mana pula. Itulah sekarang kalau penguat kuasa pun orang perlu cakap, sorry ya kami jalankan tugas ya supaya kita paham. Ya, janganlah marah orang kan jalankan tugas juga. Siapa lagi? Till our next video. Peace.